Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu tahun 5, cikgu harap semua sihat. Okay, jumpa lagi hari ini, hari Khamis 14 hari bulan 10 tahun 2021. Okey, kita sambung dalam bidang adab, tajuk bijak berkomunikasi. Okey, pada minggu lepas kita dah buat penanda buku bertulis hadis kan berkaitan dengan bijak berkomunikasi. Jadi untuk minggu ini kita sambung semula tajuk yang sama dan kita akan bincangkan tentang maksud komunikasi yang baik dan adab-adab ketika berkomunikasi. Baiklah murid, jom kita sambung apa yang kita dah belajar. Okey, kita baca dulu perbualan di antara ibu dan ayah dengan anak perempuan dan anak lelaki dalam satu keluarga ni. Okey, kita mulakan dengan perbualan yang pertama, iaitu perbualan anak lelaki. Dia bercakap dengan ayahnya. Ayah, saya mahu makanan ini ya. Terima kasih ayah. Okey, apa ayah dia jawab? Boleh. Boleh adik, sama-sama. Okey, kemudian anak yang perempuan pula. Dia bertanya pada ibunya. Ibu, nanti saya tolong ibu bawakan makanan ya. Ibunya pun menjawab, terima kasih Maria, bagusnya anak ibu. Baiklah murid-murid, kita dah dengar tadi kan perbualan di antara satu keluarga di mana perbualan ataupun komunikasi yang baik boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okey, kita terus pergi kepada pengertian komunikasi. Okey, komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Okey, dalilnya sabda Rasulullah SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Riwayah Al-Bukhari. Maksudnya, Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Riwayat Al-Bukhari. Okey, apa hukumnya komunikasi ni? Okey, berkomunikasi adalah harus dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain. Lihat apa yang cikgu ni pesan. Pilihlah kata-kata yang baik apabila berkomunikasi dalam media sosial juga. Ya, jika menerima sebarang berita melalui internet, pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Okey, cikgu ni dia menasihatkan supaya di samping kita jaga komunikasi secara lisan, ingat-ingat juga untuk kita jaga komunikasi semasa di media sosial. Maksudnya jika kita ada terima sebarang berita yang belum tentu betul, maka kita perlu pastikan kebenarannya sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Baiklah, kita teruskan kepada adab berkomunikasi. Okey, yang pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Maksudnya kena memberi salam. Yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Yang keempat, berkomunikasi mengikut keperluan. Yang kelima, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Yang keenam, tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Okey, apa kepentingan beradab ketika komunikasi? Penting ke? Okey, untuk individu, kita akan mendapat pahala. Okey, yang kedua, disenangi orang sekeliling. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Baiklah, kepentingan beradab berkomunikasi dalam masyarakat adalah yang pertama, memupuk sifat hormat menghormati. Yang kedua, mengelakkan permusuhan dan kebencian. Bagaimana pula dengan kepentingan kepada negara? Okey, yang pertama,
dapat memelihara kedamaian negara. Yang kedua, menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Okey murid-murid, jom kita tengok macam mana Rasulullah SAW berkomunikasi. Okey, yang pertama, bagaimana Nabi Muhammad SAW berkomunikasi? Baginda bercakap benar. Rasulullah SAW melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Ingat ya pesanan Rasulullah SAW. Okey, yang kedua, baginda menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah SAW tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Hebat kan baginda? Okey, yang seterusnya, ucapan yang jelas. Pada sesetengah keadaan, Rasulullah SAW mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Okey, seterusnya, baginda sentiasa bersederhana. Okey, murid-murid, macam mana tu? Okey, ketika berkomunikasi, Rasulullah SAW selalu bersederhana. Tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Maksudnya Nabi tak cakap banyak tapi tak juga pendiam. Sentiasa bersederhana. Okey. Seterusnya, baginda SAW mengingatkan kita, pilihlah antara dua. Pertama, berkata yang baik. Yang kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Murid-murid, nampak tak bagaimana Nabi berkomunikasi secara bijak? Okey, di bawah ni dia kata apa? Komunikasi yang sihat dapat menjamin kesejahteraan emosi, mental dan fizikal kita semua. Maka murid-murid, sebaiknya kita contohilah bagaimana Rasulullah SAW berkomunikasi dalam kehidupan baginda.